Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang sedang bersiaran di laman Sumber Inspirasi YouTube channel. Jadi pada video kali ini saya lagi Syazani Rosli ingin berkongsi kepada anda semua tentang konsep tamak ninah. Kalau dalam bagi orang Islam, ketika kita solat, kita wajib melakukan tamak ninah, yang mana berhenti seketika, ketika kita rukuk, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud, kalau kita tak tamak ninah, maka kita kira sebagai dalam Islam solat kita tu tak sempurna lah kan. Jadi kita wajib tamak ninah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kehidupan seharian pula, kenapa saya nak bercakap tentang topik tamak ninah ini? Dalam kehidupan seharian, tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu juga melakukan tamak ninah ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kalau kita kehidupan harian kita, kalau kita berdepan dengan apa jua masalah, selalu kita akan terus bertindak ataupun kita melakukan tamak ninah. Maksudnya kita berfikir sejenak, kemudian kita lakukan ataupun kita pilih keputusan ataupun decision ataupun tindakan yang terbaik. Adakah kita lakukan sedemikian? Selalunya pasti kita akan auto buat apa sahaja. Contoh, kalau kita rasa nak marah, kita terus marah. Kalau kita rasa nak, orang kata apa, nak bertekak, kita terus bertekak. Ataupun kita rasa nak maki orang, kita terus maki orang. Kita auto marah, auto maki, auto negatif. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sebab itulah penting kita faham adanya tamak ninah ini, untuk kita ambil pengajaran supaya dalam kehidupan harian kita, keserabutan kita, kestresan kita, depression kita, atau apa saja masalah-masalah yang berkait tentang yang menyebabkan kita tidak rasa bersemangat dan sebagainya ini adalah, adakah kita sudah buat tamak ninah ke belum? Adakah kita sudah berhenti sejenak, berfikir, tarik diri kita, handbrake kita jauh-jauh, kemudian kita berfikir, adakah ini keputusan yang terbaik aku lakukan sekarang ini? Adakah ini decision yang terbaik aku lakukan? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu antara konsep tamak ninah yang di luar solat, yang kita boleh amalkan adalah dengan kita bertafakur. Kita duduk diam sebentar, kita merenung betapa banyaknya ciptaan Allah SWT, nikmat Allah SWT yang berikan pada kita. Adakah kita sudah betul-betul menghargainya? Adakah kita sudah betul-betul mensyukurinya? Betapa besar nikmat Allah berbanding dugaan yang kita sedang hadapi ini. Dengan cara tamak ninah, bertafakur, asingkan diri, duduk sejenak sebentar, mungkin setengah jam, tidak bercakap apa-apa, hanya merenung ke dalam diri. Itulah konsep tamak ninah yang mungkin kita boleh lakukan. Itu adalah, orang kata apa yang diri saya juga perlu buat, apa yang diri saya juga cuba buat, tuan-tuan puan sekalian, untuk kita melihat sesuatu dalam kehidupan kita tanpa, orang kata apa, tanpa melakukan, tanpa, orang kata apa, kita maksudnya kita kalau buat sesuatu tu, kalau kita tidak berfikir betul-betul, kita auto buat, auto marah, auto stres, auto segala-galanya, mungkin boleh jadi dengan diri kita yang belum siap, maka kita akan ulang benda yang sama. Jadi result kita, kehidupan kita seharian benda yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah konsep tamak ninah di luar solat yang mungkin kita boleh amalkan. Kita berfikir sejenak, merenung ke dalam diri, merenung apa yang Allah SWT telah bagi pada kita, nikmat-nikmat Allah SWT yang telah beri kepada kita, nafas, nikmat bergerak, nikmat ada keluarga, nikmat makan. Tuan-tuan dan puan sekalian, cuba bayangkan, anda pernah tak demam? Pasti anda tidak ada selera. Jadi ketika itulah anda akan rasakan betapa besarnya nikmat makan. Pernah tak anda, kaki anda injured, anda tak boleh jalan dengan betul? Jadi begitu anda rasa betapa besarnya nikmat berjalan. Dan bila kita dah sembuh, adakah kita betul-betul bersyukur? Adakah kita betul mengingatkan bahawa diri kita, bahawa sebelum ni kita pernah sakit, sebelum ni kita pernah terkurang nikmat ni, terkurang nikmat ni. Jadi ketika itulah kita sebenarnya nak mengingatkan diri kita bahawa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, antara tugas, antara kelebihan tamak ninah ataupun pengasingan diri sebentar, bertafakur ini adalah untuk
untuk kita buangkan kemelekatan fikiran, ego kita yang terlalu melekat dengan diri kita. Diri kita sebenarnya bukan fikiran kita. Diri kita sebenarnya bukan ego. Diri kita bukanlah segala-galanya. Hakikat diri kita adalah bersih daripada segala-galanya. Ketika mana kita lahir, itulah hakikat diri kita. Bersih, putih, suci, bersih. Tidak ada dosa, tidak ada segala-galanya. Tapi disebabkan oleh proses-proses kemudiannya, yang akhirnya hanya seolah membentuk diri kita. Tapi sebenarnya hakikat diri kita bukan itu. Kita tidak terletak pada nama, tak terletak pada tempat, tak terletak pada apa segalanya. Tidak. Hakikatnya semua itu tidak wujud sebenarnya bagi diri kita. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama mengingatkan diri saya sendiri ni, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk kita memahami konsep tamak-ninah ini di luar solat ini. Dalam solat memang kita wajib buat, tapi di luar solat ni kita sama-sama gesa diri kita untuk tamak-ninah, untuk kita asingkan diri kita, untuk kita regangkan diri kita daripada kemelekatan fikiran kita yang selalu menekan-nekan, yang menyebabkan akhirnya penderitaan, menghambatkan kita daripada kesuksesan yang kita nak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin dunia hari ini penuh dengan teknologi dan sebagainya, menyebabkan kita susah untuk buat tamak-ninah, kerana phone sentiasa ada di tangan kita, hatta kita ke tandas, hatta kita ke mana-mana, apatah lagi berjalan-jalan, berjumpa kawan pemain phone dan sebagainya, menyebabkan kita sukar untuk melakukan tamak-ninah ini. Kerana setiap masa kita ada saja perkara yang kita sibukkan tanpa kita sempat merenungkan dalam diri, tanpa kita sampai sempat kita nak hening. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah dunia akhir zaman. Sama-samalah kita mengingatkan diri kita. Kalau kita ada anak-anak, ada isteri, kita ingatkan anak isteri kita. Kalau ada suami, ingatkan suami kita. Kalau kita ada rakan-rakan, kalau kita ada adik-adik, marilah kita sama-sama ingatkan diri kita. Kalau anda sukar untuk ingatkan, kongsikan video ini. Jadi sekian saja daripada saya, Syazwan Nursi. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Sumber Inspirasi YouTube channel, insya-Allah.